Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, InsyaAllah pada pagi ini kita sambung pengajian kita yang berdasarkan kitab At-Tibyan dalam mentafsirkan Al-Quran surah Al-Hujurat. Jadi hari ini kita masuk pada muka surat berapa? Tak kita. Kalau kita faham. Salah. Saya mau tak tanda lah. Tanda. Ayat 17 ni ayat 13. Baik, muslimin dan muslimat, kita jadi saya akan bacalah ayat yang ke-13, yaitu firman Allah: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum minnallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku kaum, supaya kamu kenal mengenal di antara satu sama yang lain.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi mendalam pengetahuannya. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Baik, huraiannya pada muka surat 83. Berkata ulama, yang dimaksudkan di kalangan lelaki dan perempuan ialah dari Adam dan Hawa. Allah Ta'ala menciptakan kamu daripada kedua ibu bapa, iaitu Adam dan Hawa. Dan mengikut riwayat Abu Daud bahawa ayat ini ada sebab nuzulnya. Haddatsana Amr bin Uthman wa Kathir bin Abid qala jaddatsana Baqiyah bin al-Walid qala haddatsani Zuhri qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bani Bayadah an yuzawwiju Aba Hindu imra'atu minhum. Faqalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tuzawwaju banatina mawalina. Maksudnya, kami diberitahu oleh Amr bin Uthman dan Kathir bin Abid. Mereka berdua berkata, kami diberitahu oleh Baqiyah bin Al-Walid, dan dia berkata, aku diberitahu oleh Az-Zuhri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan Bani Bayadah supaya mereka itu mengkahwinkan Abu Hind dengan salah seorang perempuan dari kalangan mereka. Kebetulan Abu Hind berasal dari keturunan hamba, iaitu hamba menjadi kabilah dari kepada kabilah itu. Lalu mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah munasabah kami hendak mengkahwinkan anak-anak perempuan kami dengan hamba-hamba kami? Dengan sebab itu maka turunlah firman Allah, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku kaum, supaya kamu kenal mengenal di antara satu sama yang lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha mendalam ilmunya. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, daripada awal surah Al-Hujurat ini lebih kurang ada empat, lebih kurang ada 4 atau 3, tidak ada 4 atau 5 atau lebih. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyeru kepada manusia-manusia yang beriman dengan seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita lihat balik, kita ingat balik, yang pertamanya berdasarkan ayat yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un alim. Ini seruan yang pertama. Ayat yang pertama sekali Allah Ta'ala memulakan dengan seruan khusus kepada manusia-manusia yang beriman kepada Allah. Orang beriman, Allah peringatkan mereka jangan kita lebih daripada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keduanya Allah Ta'ala seru lagi pada ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawl kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun.
Ini seruan yang kedua. Allah seru lagi pada manusia yang beriman, wahai manusia yang beriman, janganlah suara kamu ataupun janganlah kamu mengangkat suara kamu di hadapan Nabi SAW. Ataupun Allah Ta'ala menyeru pada seluruh manusia yang beriman pada Allah supaya janganlah bercakap kuat, lebih kuat daripada suara Nabi SAW. Dan menunjukkan orang yang beriman ni berakhlak, beradab dengan Allah dan Rasul SAW. Kemudian Allah Ta'ala seru lagi pada orang yang beriman pada ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang mana yang ke-6 ini Allah Ta'ala seru lagi, wahai manusia yang beriman pada Allah, sekiranya datang pada kamu orang yang fasik membawa berita, maka hendaklah kamu menyiasat, menyelidik terlebih dahulu. Dan maknanya Allah Ta'ala nak menerangkan pada kita, manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala ialah manusia yang bersifat tidak terburu-buru. Orang beriman tidak bersifat terburu-buru. Dapat satu berita, dapat satu cerita yang disampaikan pada mereka, apatah lagi kalau yang menyampaikan itu seorang yang tidak beriman. Kalau yang menyampaikan itu orang yang fasik, yang dikenali sebagai orang yang melakukan dosa, maka hendaklah diselidik terlebih dahulu. Allah menjelaskan ini orang beriman. Mereka tidak terburu-buru, mereka bijaksana, bahkan mereka akan senantiasa bersifat berhati-hati. Ini seruan yang ketiga dalam surah Al-Hujurat ini. Kemudian seruan yang keempat berdasarkan ayat yang ke-11, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Lagi sekali Allah Ta'ala seru, wahai manusia yang beriman pada Allah, janganlah kamu memperolok-olokkan suatu kaum, janganlah kamu mempersenda-sendakan satu kaum. Kerana kata Allah, boleh jadi kaum ataupun manusia yang kamu olok-olokkan itu, yang kamu senda-sendakan itu lebih mulia di sisi Allah daripada kamu. Jadi jangan kita senang-senang nak bersenda orang, nak menghina orang, nak maki orang, nak beri gelaran yang buruk pada orang, pasal boleh jadi orang tersebut lebih baik, lebih mulia di sisi Allah berbanding kita. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, Allah seru lagi berdasarkan ayat yang ke-12, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang mana Allah Ta'ala jelaskan pada kita seruan yang kelima, yang merupakan seruan yang terakhir, Ya ayyuhalladzina amanu, yang terakhir dalam surah Al-Hujurat ini, yang mana Allah Ta'ala peringatkan pada seluruh manusia yang beriman pada Allah supaya jauhkan daripada perbuatan bersangka buruk pada orang, sangka yang tak baik, kerana sebahagian sangkaan itu dosa, kata Allah. Maka sangkaan buruk, terutamanya sangkaan kepada saudara kita yang seiman, terutamanya kepada saudara kita yang taat pada Allah, jangan kita sangka yang buruk terhadap mereka. Bahkan waktu yang sama kata Allah, jangan mencari kesalahan mereka. Bahkan lagi kata Allah, jangan mengumpat mereka. Ini pesan Allah pada orang beriman, nak menunjukkan orang yang beriman pada Allah, mereka bukan hanya sekadar taat beribadat pada Allah,
Bukan hanya sekadar mereka taat dengan perintah-perintah Allah, bukan hanya sekadar mereka tunduk dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi pada waktu yang sama orang beriman juga mempunyai akhlak yang mulia. Tu. Kalau kita kata kita kuat beribadat, kita kuat melaksanakan macam-macam amalan, kita kuat melaksanakan pelbagai ibadat-ibadat yang sunat, tapi tiba-tiba akhlak kita hancur, bermaksud kita tidak layak lagi dipanggil sebagai manusia yang beriman kepada Allah. Ni Allah meletakkan syarat dalam surah Al-Hujurat ni. Orang yang beriman dengan Allah dibaik. Memang segala perintah Allah dibuat, ditaat, disembah sebagainya, diikut Nabi SAW, tetapi waktu yang sama kata Allah, dia mesti juga menjaga hubungan dia sesama manusia dengan dia menunjukkan akhlak yang baik, bercampur dengan manusia dengan akhlak yang terpuji. Bukankah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berpesan pada kita, wa khaliqin nas bi khulqin hasan, bercampurlah kamu, bermasyarakatlah kamu dengan manusia ni dengan akhlak yang baik. Ni Allah sebut dah ayat tadi ni, jangan mengumpat orang, jangan cari salah orang, jangan sangka buruk pada orang, jangan hina orang, jangan gelar buruk-buruk pada orang, jangan senda orang. Ini akhlak manusia yang beriman. Habis itu Allah Ta'ala tutup dengan wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Ayat yang pertama tadi pun Allah mulakan seruan pada orang beriman, juga Allah kata wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Maknanya nak menyebut pada kita muslimin dan muslimat yang mana golongan beriman yang paling berjaya ialah golongan beriman yang akhirnya menjadi seorang manusia yang bertakwa kepada Allah. Bila komplit sifat-sifat tadi yang dijelaskan oleh Allah tadi, maka layaklah kita menjadi seorang manusia yang bertakwa kepada Allah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, bila saja kita masuk pada ayat yang ke-13, ayat yang ke-13 ni Allah seru lagi, Allah seru lagi. Tapi seruan kali ini bukan lagi pada manusia yang beriman. Sebelum ini kita baca ya ayyuhalladzina amanu, wahai manusia-manusia yang beriman. Tapi masuk pada ayat yang ke-13 Allah tukar seruan, yang mana Allah seru pula ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Ni tuan-tuan muslimin dan muslimat, yang pada asalnya wahai seluruh manusia yang beriman, masuk ayat yang ke-13 Allah Ta'ala seru wahai seluruh manusia. Maknanya ayat ni Allah tuju pada seluruh manusia, tak kira siapa. Kamu ni beriman ke, kamu tak beriman ke, kamu Islam yang beriman ke, yang taat ke, ataupun kamu ni Islam tapi tak beriman, tak taat, ataupun kamu kafir sekalipun, maka ayat ni Allah tujukan pada seluruh kamu. Bila kata manusia saja, semua manusia, tak kira siapa. Ni tuan-tuan muslimin dan muslimat, nak menunjukkan ayat ini sangat umum. Pasal apa Allah Ta'ala seru pada seluruh manusia? Pasal Allah nak memperingatkan balik asal usul kejadian kita manusia. Ni tuan-tuan, Allah nak peringat balik, tak kiralah kamu ni kafir ke, kamu ni Islam ke, kamu ni taat ke, kamu derhaka ke, kena ingat asal usul kamu bagaimana. Jadi ayat ni Allah nak terang pasal itulah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi sebelum diterangkan lebih detail, maka dibahaskan terlebih dahulu mengenai asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini. Maka pandangan yang pertama, riwayat yang pertama daripada riwayat Imam Abu Daud rahimahullah, dia menjelaskan pada kita berdasarkan satu hadis sebab turun ayat ni bila saja Nabi SAW menyuruh seorang sahabat yang bernama Abu Hind. Padahal Abu Hind ini seorang hamba juga, hamba, yang mana Nabi suruh tuannya mengkawinkan anaknya dengan Abu Hind tersebut. Jadi
Ini menimbulkan pertikaian lah. Macam mana tak ada standard lah anak tuan sendiri ataupun anak orang yang kaya nak mengawinkan dengan seorang yang miskin, bahkan hamba mereka. Jadi mereka mempersoalkan apa yang telah diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang nak menunjukkan pada kita dari dulu lagi manusia pandang pada standard. Dari dulu lagi sampai hari ni lah. Maknanya bila nak kahwinkan anak, tengok standard bakal tu. Seorang yang ada kelulusan yang tinggi, ada kerja yang hebat-hebat, dia tengok yang tu dulu. Padahal tak tengok apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi dok suruh tengok berdasarkan keimanan, yang Nabi dok suruh pilih berdasarkan agama, yang tu dia tak tengok. Ni. Jadi tengok yang terlebih dahulu dari segi harta, dari segi rupa, yang tu difokuskan benar. Jadi itu yang akibat pada hari ini tuan-tuan muslimin dan muslimat, bila berlaku perkahwinan, menyebabkan perkahwinan tersebut tidak tahan lama. Macam-macam hal lah yang berlaku selepas daripada itu. Runtuh rumah tangga dan sebagainya pasal berkahwin dulu semata-mata kerana nafsu. Bukan berkahwin kerana mengikut syariat, bukan berkahwin kerana Allah, bukan berkahwin kerana nak mengelak daripada maksiat dan sebagainya, tapi berkahwin